Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Agenda Awani secara langsung kami bawakan dari studio satelit kami dari World Trade Center Kuala Lumpur ataupun WTC Kuala Lumpur. Ketika kita terus mengharungi PKP fasa 2, kita perlu melihat ketika krisis ini mungkin ada satu peluang untuk kita melihat bagaimana kita mencaturkan semula ekonomi negara kita mencaturkan semula bagaimana sosial kita bergerak, kita mencaturkan semula yang lebih baik bagaimana komuniti dan juga masyarakat kita yang hampir 32 juta ini mampu mengharungi ketika krisis ini dengan begitu baik dan juga bersiap siaga bagaimana kita dapat memulihkan keadaan, kita bangkit semula dengan segera untuk menjadi Malaysia yang lebih baik. Ini merupakan satu peluang yang perlu kita guna pakai. Jadi untuk melihat hal ini, bagaimana impak krisis pandemik COVID-19 ini kepada sosioekonomi kita. Jadi pada malam ini saya tidak kesorangan. Yang berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed atau lebih kita mesra dengan Tok Pa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk portfolio ekonomi kita. Mungkin Tok Pa, bagaimana kita guna ataupun kita pilih waktu krisis ini untuk kita melihat ketika kemuncak krisis sekarang ini dan juga selepas ini, bagaimana kita dapat memilih jalan yang benar-benar akan memberikan kemenangan kepada semua pihak. Kerana apabila bajet prihatin diumumkan oleh Perdana Menteri pada minggu lalu, kita ingin melihat bahawa kita mampu memberikan keutamaan kepada rakyat ketika ini, iaitu menyediakan makanan di atas meja, kerana pasti begitu ramai yang terkesan sama ada dalam bentuk pekerja, PKS, SME kita dan juga korporat kita terjejas dan mereka perlukan makanan. Itu perlu kita fikirkan dan kerajaan memberi peruntukan yang besar ke atas itu. Begitu juga bagaimana kita menyediakan sistem kesihatan yang terbaik yang mampu kita tangani pandemik ini ketika ini dan juga bagaimana kita belajar dari pandemik ini untuk kita hadapi waktu akan datang. Dan yang ketiganya, supaya dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu ini, kita tidak jatuh muflis. Negara Malaysia tidak jatuh muflis. Bagaimana kita mengharmonikan ketiga-tiga ini, Tok Pa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih saudara Haji Nazri. Kita esok ni genap usia pakej prihatin seminggu. Ya. 27 Mac diperkenalkan oleh Perdana Menteri, besok hari Jumaat. Jadi masa berjalan dengan pantas. Jadi apa yang berlaku ini adalah satu ujian daripada Allah, daripada Tuhan ya, kepada kita. Dan kita perlu bersabar dan menghadapi dengan penuh tabah. Seperti saudara Haji Nazri sebut tadi, itulah antara prioriti kerajaan, iaitu yang pertamanya adalah untuk memastikan kita mampu untuk membendung penyakit ini daripada menular dan merebak, mengakibatkan kematian yang ramai. Ya. Dan yang keduanya, benar sekali kita kena pastikan bahawa makanan rakyat Malaysia, khususnya yang mungkin jatuh miskin lah oleh kerana keadaan ini, yang kena berhenti kerja, kena pastikan mereka ini dapat makanan yang mencukupi untuk keluarga ya. Dan seperti kata saudara Junazi tadi, ini juga peluang untuk kita membina kekuatan kita untuk berhadapan masa depan. Jadi bagi kerajaan pada peringkat ini yang paling penting ialah kesihatan rakyat, nyawa itu penting. Jadi musibah yang menimpa kita ini, dan bukan kita saja, seluruh dunia, sebenarnya menguji kekuatan kita, kekuatan sistem perkhidmatan kesihatan kita, dan terbukti bahawa sistem perkhidmatan kesihatan kita ataupun dasar kita mengenai kesihatan, pelaburan yang besar dalam kesihatan, pembinaan hospital, klinik, doktor-doktor dilatih menjadi pakar dan lain-lain, dan ada jururawat yang terlatih, maka ia menguji kebolehan kita untuk mengenai krisis. Alhamdulillah, dari segi kesihatan untuk menjaga nyawa rakyat, kita telah berjaya untuk mengatasi cabaran ini, dan kita alhamdulillah kita bersyukur kerana setakat ini keadaannya stabil ya.
Yang keduanya, ia juga menguji kemampuan kita untuk bantu rakyat. Ya. Kerana rakyat ni ada yang bekerja, ada yang tak bekerja, ada yang menganggur, ada yang terlantar, dan kira-kira 500,000 lah rakyat Malaysia menerima bantuan setiap bulan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, satu angka besar. Inilah mereka yang terlantar, ibu tunggal yang ramai anak, tak ada kerja umpamanya. Jadi apabila berlaku musibah begini, sudah pasti semakin ramai yang memerlukan bantuan kerajaan. Maka ujian ini adalah ujian besar untuk kita untuk memastikan kita dapat menyediakan makanan bagi rakyat negara kita, seluruh pesut tanah air, bukan saja rakyat yang baru miskin, tapi gelandangan juga, pelajar-pelajar di IPT, IPTS, juga pendatang asing yang ada dalam negara kita, termasuklah refugee daripada Rohingya umpamanya. Jadi ini semua cabaran yang besar, tak pernah berlaku. Ya. Keadaan negara yang tergugat di segi kesihatannya, di segi bekalannya, menuntut kita untuk bekerja keras. Dan seperti kata Saudara Haji Nazir tadi, sebenarnya apa yang berlaku ini memberi kita kekuatan untuk kita melihat diri kita sendiri, untuk menguji sistem pentadbiran negara kita, dan ia memberi ruang kepada kita untuk merangka bagaimana kita boleh keluar dari kemeluk ini, supaya rakyat Malaysia dapat hidup seperti sebelum COVID ini menimpa kita. Itu menjadi matlamat kerajaan. Jadi alhamdulillah setakat ini kita bersyukur, tetapi keadaan ini orang putih kata fluid, dinamik. Kalau apabila diperkenalkan package pertama 27 Februari, masa itu saiz package-nya 20 bilion ringgit. Masa itu masalah ini belum besar lagi. Tetapi apabila berlakunya masalah ini, apabila penyakit ini semakin mencabar kita, maka kerajaan perlu menyediakan ataupun memperkenalkan package yang lebih besar, lebih 10 kali lebih besar lah daripada package pertama. Jadi maknanya dalam tempoh 1 bulan, package 20 bilion menjadi satu package yang meningkat kepada 250 bilion. Ini melambangkan betapa besarnya skala masalah yang menimpa kita. Okey, dalam kita melihat kekuatan sistem perkhidmatan awam kita ataupun public health kita di luar sana, dalam kita menangani ataupun dapat mendatangkan lengkuk pandemik COVID-19 ini, Tok Pa, adakah kita pada pandangan Tok Pa sebagai pakar kewangan, pakar ekonomi kita, adakah kita sudah melakukan yang terbaik ataupun kita sudah menggerakkan segala sumber kekuatan negara kita untuk kita selamatkan nyawa Malaysia dahulu, selamatkan nyawa rakyat Malaysia dahulu? Adakah kekuatan dalam negara, iaitu sumber-sumber kerajaan, sumber-sumber swasta, sumber-sumber badan-badan sivil yang lain, bagaimana kita dapat menggembeling segala kekuatan ini? Kerana kalau kita tidak selamatkan nyawa, bagaimana kita nak menyelamatkan ekonomi kita? Jadi adakah Tok Pa melihat ada ruang-ruang yang perlu kita perbaiki? Misalnya isu ujian, test kit, kerana ada rungutan masyarakat di luar sana. Kalau di hospital kita mungkin menunggu kerana KKM terpaksa menangani mereka yang serius terlebih dahulu. Tetapi untuk mereka yang volunteer untuk buat ujian, mereka ke hospital swasta kerana harga di situ antara 600 ke 700. Betul, swasta perlukan pendapatan untuk kelangsungan perniagaan. Begitu juga dengan harga emas misalnya. Kita meletakkan harga shilling RM1.50. Kenapa tidak letak 80 sen? Kerana ini hak untuk rakyat mendapatkan emas. Jadi kenapa sumber-sumber yang lain ini kita tidak gerakkan? Pandangan Tok Pa? Kita telah buat yang terbaik. Sistem ataupun perkhidmatan kesihatan kita adalah antara terbaik dalam dunia, dengan akses rakyat kepada kemudahan hospital dan klinik itu cukup baik. Bukan saja kesihatan biasa, tapi pergigian pun begitu jugalah dalam negara kita. Jadi yang berlaku ini satu masalah luar biasa. Kita perlukan ventilator tambahan. Betul. Kita perlu sediakan hospital khusus untuk mereka mengidap penyakit ini, ICU dan lain-lainnya. Kita perlu lebih banyak test kit, kita perlu PPE, dan oleh kerana ia merupakan satu, boleh katakan darurat lah,
kita perlu bertindak dengan cepat. Umumnya kita telah berjaya. Pada peringkat awal memanglah isu mask ini menjadi masalah yang agak besar, kerana mereka yang bekerja di barisan hadapan pun menghadapi masalah. Ada setengah-setengah tu terpaksa buat sendiri mask ini. Jadi ini keadaan yang memanglah kita rasa sukar untuk kita atasi, kerana perkara ini datang dengan mendadak. Tetapi pada hari ini, alhamdulillah, dengan digembelengkan kerajaan, swasta, NGO, zakat, negara luar membantu kita, ya. Jadi pada masa ini, daripada maklumat yang kita terima Kementerian Kesihatan, hampir selesailah masalah-masalah kekangan yang kita hadapi sebelum ini. Cumanya harga emas ini ialah menjadi satu pertikaian juga, ya. Ada sebelangan emas ini dibekalkan oleh kerajaan secara percuma. Yang pertama tak salah 10 juta, ya. Tetapi yang di pasaran ini RM1.50. Jadi keadaan oleh kerana emergency ini, kosnya mengikut pihak-pihak tertentu telah meningkat, barang mentah pun sukar untuk dipenuhi, maka ini adalah satu harga yang berpatutan. Memandangkan keadaan semasa dan berniaga, sudah pasti dia kena dapat sedikit keuntungan. Tapi yang pentingnya kerajaan membeli mask untuk petugas-petugas dan mereka barisan hadapan, dan ini diberikan secara percuma. Jadi dalam pasaran ada mask yang disediakan oleh kerajaan secara percuma, ada juga yang dibeli oleh rakyat RM1.50. Kita rasa ini adalah berpatutan dalam keadaan semasa. Jadi umumnya peringkat awal memang kita menghadapi kekangan, tapi oleh kerana pasukan ataupun jentera Kementerian Kesihatan itu cekap, maka mereka telah dapat mengembalikan seluruh tenaga, dan hari ini kita mendapat pujian daripada banyak negara di dunia cara bagaimana kita mengatasi masalah ini, dan respon yang tindak balas oleh petugas kita adalah amat cemerlang, dan kita ucapkan tahniah kepada mereka. Okey, kita perlu lihat yang pertama, Tok Pah, bagaimana juga selepas ini kita menyiapkan pekerja kita, rakyat kita untuk menghadapi ketika krisis ini, dan pastinya bagaimana juga kelompok-kelompok yang begitu vulnerable ini, seperti yang bergaji hari, caller biru kita, mereka penjaja dan juga peniaga pasar malam dan sebagainya, bagaimana mereka boleh bangkit segera, kerana kita tidak tahu, mungkin PKP dilanjutkan sampai ke sebulan ataupun lebih daripada 6 minggu ke 8 minggu ataupun 10 minggu. Jadi ketika ini pastinya harapan mereka hanyalah kepada pihak kerajaan. Tetapi kalau ini berlanjutan, bagaimana mereka boleh orang kata pun meneruskan kelangsungan perniagaan mereka, dalam masa yang sama mereka dapat bangkit segera daripada krisis yang kita hadapi pada ketika ini. Jadi kita rehat dahulu, kembali selepas ini. Kembali dalam agenda awal ini secara langsung dari WTC Kuala Lumpur. Tok Pah, untuk ketika krisis ini, bagaimana kita nak memberikan satu kelegaan ketika ini kepada kelompok-kelompok yang begitu terkesan dari aspek ekonomi, terutamanya kelompok B40 kita yang di bawah sana, yang selama ini mengharapkan bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat, bantuan sara hidup. Sebelum ini mereka juga tergolong dalam BRIM, mereka yang dalam kategori IKASE. Tetapi apabila itu mereka akan jatuh merudum lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok M40, sama ada M40 atas ataupun M40 bawah, mereka pun akan tergolong dalam B40 ketika ini. Jadi nampaknya prioriti kerajaan terpaksa alih pintu gol banyak kali ini. Jadi bagaimana kita memberikan keutamaan kepada kelompok-kelompok yang paling terkesan itu, Pak? Yang pertama, saya nak jelaskan bahawa apa yang melanda kita ini sebenarnya menjejaskan seluruh rakyat Malaysia. Sama ada miskin, B40, ya, ataupun M40, T20 yang paling tinggi lah, yang kurang perniagaan ataupun terjejas mata pencarian, bukan sahaja mereka yang bekerja di sektor informal atau yang kerja harian, tapi juga para profesional, ya. Kita menerima surat daripada engineer, daripada arkitek, daripada surveyor, daripada pelbagai pihak lah, ya, mana korporat besar, korporat kecil. Jadi itu yang pertama, maknanya menyeluruh
Beberapa krisis yang kita hadapi sebelum ini mungkin menjejaskan orang perniagaan saja. Ya. Sekarang ini semua sekali. Jadi B40 ni adalah rakyat yang paling ramai lah. Paling ramai di Malaysia, dan mereka pendapatan kurang daripada 4,000. Dan kalau di Kuala Lumpur 4,000 ni memang sukar untuk menyara hidup satu keluarga 2, 3, 4 anak. Oleh itu tumpuan kerajaan dalam khususnya dalam BPN Prihatin Nasional ini ialah untuk memberikan cash lah. Yang penting adalah cash ni, ya. Maknanya tidak ada wang tunai dalam poket untuk membeli makan bagi setengah mereka lah. Jadi itu menjadi prioriti kita, dan Perdana Menteri sudah pun mengarahkan supaya segera dikeluarkan bantuan 1,000 untuk bulan pertama dan 600 untuk bulan Mei akan datang. Jadi ini prioriti kita. Selain itu dilonggarkan umpamanya mereka yang terlibat dengan microkredit, umpamanya yang meminjam ya daripada MARA ke setengah daripada bank mungkin 6 bulan dikecualikan daripada bayaran hutang. Dan bagi yang menyewa rumah kerajaan persekutuan PPR, sewa 6 bulan dikecualikan. Ini antara bantuan yang diberikan. Bagi M40 ni jarang-jarang sekali diberikan bantuan, ya. Ini adalah golongan daripada pendapatan 4,001 hingga 8,000 ringgit. Mereka layak untuk menerima 1,000 ringgit. Jadi untuk mereka ni mungkin setengah dalam M40 ni biniaga. Yang PKS tadi, ya. PKS ini perusahaan kecil dan sederhana, ya. Setengahnya mungkin mikro yang kecil, setengah sederhana. Jadi kumpulan ini kalau di segi kelompok negara kita Malaysianya menyumbang kira-kira 38% pengeluaran negara. Di segi guna tenaga kira-kira 2/3. Maknanya kalau guna tenaga di Malaysia ni yang bekerja 15 juta yang boleh bekerja, kira-kira 10 juta bekerja dalam sektor ini. Jadi M40 ini mungkin tergolong dalam golongan ini, maka mereka boleh mendapat manfaat daripada usaha kerajaan melalui bank-bank untuk menyediakan pembiayaan, umpamanya bagi mikrokredit melalui bank BSN disediakan 700 juta ringgit dengan kadar faedah cuma 2%, ya. Jadi inilah bantuan. Yang penting rakyat khususnya B40 ini memerlukan duit dalam poket untuk beli makan, untuk menyara keluarga. Itu yang menjadi matlamat kerajaan. Selain itu, kerajaan juga menambah peruntukan untuk Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk membolehkan jabatan ini selain daripada bantuan yang biasa diberikan setiap bulan kira-kira 500,000 mendapat bantuan daripada JKM. Oleh kerana lebih ramai terkesan dengan krisis ini, maka Jabatan JKM telah diberikan peruntukan tambahan untuk jika ada masyarakat yang tidak mampu, maka diberikan bantuan. Umpamanya gelandangan pun disediakan bantuan tambahan, rumah-rumah kebajikan umpamanya kerajaan nak pastikan bahawa makanan itu ada. Yang mengembirakan kita bukan kerajaan pusat, kerajaan negeri pun bantu, NGO bantu, Majlis Agama Islam bantu, tokoh-tokoh membantu, JLC pun bantu. Jadi kita harap yang penting kita harap delivery lah penyampaian. Maknanya kena selaras. Maknanya oleh kerana banyak pihak terlibat ini, kerajaan pusat, kerajaan negeri, lembaga zakat dan juga korporat lain-lain, kita harap di bawah sana, ya. Maknanya ada satu sistem yang cekap untuk memastikan rakyat memerlukan bantuan itu menerima bantuan, khususnya makanan. Ketika krisis kita menyelesaikan kehendak rakyat ketika krisis ini, bagaimana kita menggunakan peluang ini untuk kita bersedia dalam era bangkit semula, Tok Pah? Kerana ini penting. Kalau kita tidak bersiap siaga sekarang, ramai lagi akan hilang kerja, ramai lagi akan ada BSS, ramai lagi SME IKS kita akan gulung tikar, muflis dan sebagainya. Ya. Yang pertama, kita nak cuba bantu dalam tempoh singkat ini, sebulan, 2 bulan. Yang kedua, untuk bersiap sedia bagi menghadapi tahun-tahun mendatang, 2021, 2022, ya. Jadi bagi keadaan semasa ini, umpamanya lah sebagai contoh, sektor perusahaan kecil dan sederhana, kerajaan sudah pun mengumumkan beberapa bantuan, khususnya hutang tak payah bayar 6 bulan, skim pinjaman, ada SRF ada umpamanya 5 bilion, BSN ada, ya. Jadi inilah untuk memastikan bahawa mereka dapat meredakan tekanan cash flow tadi. Tapi apabila kita berdialog berjumpa mereka tak mencukupi. Tak cukup. Mereka nak pinjam supaya boleh survive dalam keadaan sekarang, maka perkara ini sedang dihalusi oleh kerajaan. Maknanya kerajaan mendengar suara mereka dan kita bermesyuarat setiap hari, dan dalam tempoh terdekat kerajaan akan berkeputusan
mungkin akan ada bantuan tambahan untuk kumpulan peniaga-peniaga PKS ini, kerana mereka terkesan, ya, yang paling teruk terkesan dua lah, satu rakyat B40, yang kedua golongan PKS. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya ialah kita belajar banyak daripada masalah yang kita hadapi sekarang ini, maka kita perlu bersiap sedia untuk menghadapi bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang. Jadi ini ruang untuk kita membuat reformasi, untuk membuat perubahan-perubahan cara kita bekerja. Umpamanya sekarang ni banyak berubah, ya, gaya hidup kita berubah. Kita bersama keluarga setiap hari, anak-anak kita di rumah. Jadi mereka-mereka yang apa tu IT savvy lah, yang mengamalkan online business umpamanya. Jadi mereka ini lebih bersedia untuk menghadapi masalah ini. Jadi ini peluang juga. Ini peluang untuk kita umpamanya kalau mengikut angka-angka yang ada pada saya, cuma 8% rakyat Malaysia yang menggunakan e-wallet untuk membeli barang. Maka kenapa tidak kita tambahkan apa tu penetration ini kepada 100%. Betul. Dan umpamanya nak menerima bantuan ini, ya, setengah-setengah lagi ada rakyat kita yang kecil bilangannya yang belum ada bank account, ya. Maka ini perkara yang perlu kita atasi, dan kita dalam kerajaan pun kita harus galakkan digitalisation ni dalam kerajaan. Maknanya transaksi kerajaan hendaklah lebih digital masa depan. Jadi inilah ruang untuk kita meningkatkan akses ataupun untuk melatih anak kita supaya mengamalkan e-commerce umpamanya, kerajaan untuk lebih digital dalam urusan transaksi, mereka, dan SME yang tak berapa kukuh, kita nak pastikan mereka lebih hebat. Dan juga mungkin perlu kita tingkatkan otomasi dalam SME ini. Perlu kita lihat kepada pelaburan berkualiti. Kalau dulu pelaburan macam-macam masuk negara kita ini. Jadi ini ruang untuk kita bermuhasabah, melihat kepada kelemahan kita dan kekuatan kita. Kita ada kekuatan juga. Akhir sekali, Tok Wah. Akhir sekali, bagaimana kita ambil ruang ini juga untuk kita bersiap siaga lebih bagus dalam menghadapi pandemik baru. Kita tidak tahu pandemik ini akan berakhir cepat ataupun lambat. Dan juga kita menghadapi krisis-krisis yang mungkin kita sudah belajar selama ini, seperti climate change, kalau kita ada natural disaster, dan juga kalau kita ada impak ekonomi. Kita tidak tahu, mungkin global akan hadapi recession, dan bukan Malaysia saja. Jadi bagaimana kita ambil peluang ini juga, Tok Wah? Yang pertama, krisis kesihatan. Kita telah belajar banyak yang kita belajar, dan warga Kementerian Kesihatan telah menjalankan tugas dengan cemerlang, dan insya-Allah mungkin kita menambahkan KDNK untuk public health kita 1%. Jika berlaku masa depan, sudah pasti kita akan dapat menguruskan masalah ini dengan lebih baik lagi. Yang pertama. Yang kedua, dari segi ekonomi, ya, kita gembelengkan seluruh tenaga pakar-pakar kita untuk kita lihat struktur ekonomi kita. Kita telah berjaya, tapi untuk kita melonjak naik sebagai sebuah negara maju, kita perlu menjalankan beberapa reformasi yang radikal. Ya. Minda kita, latihan kita, pendidikan kita, kurikulum kita, inilah masanya. Jadi ia memberi ruang kepada kita untuk melonjak menjadi sebuah negara yang lebih hebat masa akan datang. Bukan kerja Tok Wah seorang nampaknya, semua portfolio dalam negara, semua pemegang taruh dalam negara perlu melihat ini sebagai satu opportunity. Dan kita bersama swasta. Betul. Dan juga the whole government and society approach. Rakyat. Ini insya-Allah akan menjadikan kita lebih bersatu. Dalam menghadapi masalah ini, kita semua bersatu, dan insya-Allah di masa depan kita akan bersama-sama menghadapi masalah begini secara berpadu, dan dengan itu kita dapat merangka dasar yang strategi lebih baik. Terima kasih Datuk Seri Mustafa Mohamed, Tok Wah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri kita. Itu saja masa yang kita ada. Tok Wah akan bersiaran sekali lagi dalam Consider This bersama Melissa dan juga Syariq Kutan selepas ini. Dan insya-Allah kita jumpa lagi. Teruskan kerja anda, duduk di rumah, stay at home, jangan ke mana-mana, kerana kerajaan sudah pun memberikan amaran keras. Fasa kedua lebih keras nampaknya, dan tidak ada gunanya kalau kita ingin melihat lengkok pandemik itu dapat didatarkan kalau kita sibuk untuk hidup seperti biasa. Kita kena hidup dalam new norms ataupun normal baru, bagaimana kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Sekian, Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.